Sebelum kita mulakan, marilah kita subscribe, like and share agar kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Peperangan Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ialah satu peperangan yang masyhur kerana dalam peperangan itu satu jemaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang besar, iaitu seramai 70 orang telah syahid. Mereka digelar Qura kerana kesemua mereka ialah hafiz Al-Quran. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar, kecuali beberapa orang sahaja yang terdiri daripada golongan Muhajirin. Rasulullah SAW sangat mengasihi mereka kerana pada waktu malam kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Sementara pada waktu siang pula mereka menghantar kayu api dan air serta lain-lain keperluan ke rumah isteri-isteri Rasulullah SAW. Jemaah yang makbul ini telah dibawa oleh Amir bin Malik yang bergelar Abu Barza dengan jaminan keselamatannya untuk melakukan kerja dakwah dan tabligh dalam kawasan kaumnya yang tinggal di Najd. Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku kepada para sahabatku." Namun demikian, orang itu bersungguh-sungguh meyakinkan Nabi SAW. Lalu baginda SAW telah melepaskan para sahabat radhiyallahu anhum tersebut pergi bersamanya. Baginda SAW telah menulis sepucuk surat kepada Amir bin Tufail yang merupakan ketua Bani Amir untuk mendakwanya kepada Islam. Selepas bertolak dari Madinah, mereka tiba di Bir Ma'unah dan berhenti di situ. Dua orang daripada mereka, Sayyidina Umar bin Umayyah dan Sayyidina Munzir bin Umar radhiyallahu an, telah membawa semua unta untuk diberi makan rumput. Sementara Sayyidina Haram radhiyallahu an beserta dua rakannya telah pergi untuk menyampaikan perutusan Nabi SAW kepada Amir bin Tufail. Apabila hampir tiba, Sayyidina Haram radhiyallahu an telah berkata kepada dua rakannya, "Kamu berdua tunggu sahaja di sini. Aku akan pergi bersendirian. Sekiranya aku tidak ditipu, maka kamu berdua pun boleh menyertai aku. Jika tidak, kamu berdua segera tinggalkan tempat ini dan terus balik. Kematian seorang lebih baik daripada 3 orang." Amir bin Tufail ialah anak saudara Amir bin Malik yang telah membawa para sahabat radhiyallahu anhum tersebut bersamanya. Amir bin Tufail sangat memusuhi Islam dan penganut-penganut Islam. Sayyidina Haram radhiyallahu an telah memberinya surat perutusan Nabi SAW. Dia tidak pun membaca surat itu, bahkan dengan penuh kemarahan telah menikam Sayyidina Haram radhiyallahu an dengan lembing sehingga menembusi badannya. Sayyidina Haram radhiyallahu an telah berkata, "Fuztu wa Rabbul Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya," dan beliau telah syahid. Amir bin Tufail tidak sedikit pun peduli dengan peraturan yang telah diterima oleh semua kaum bahawa seseorang utusan tidak boleh dibunuh. Dia juga tidak peduli bahawa bapa saudaranya lah yang telah membawa mereka dengan jaminannya. Setelah membunuh Sayyidina Haram radhiyallahu an, dia telah mengumpulkan kaumnya dan mendesak mereka supaya tidak meninggalkan seorang pun daripada orang-orang Islam itu hidup. Walau bagaimanapun, mereka ragu-ragu untuk desakan itu kerana jaminan keselamatan yang telah diberikan oleh Abu Barza. Kemudian, dia telah mengumpulkan puak-puak yang berjiran menjadi satu kumpulan yang sangat besar, lalu menyerang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setakat mana sangat para sahabat radhiyallahu an mampu melawan sedangkan musuh telah mengepung mereka dari semua arah. Kesemua sahabat telah syahid kecuali Sayyidina Ka'ab bin Zaid radhiyallahu an yang masih tinggal nyawa-nyawa ikan, dan beliau telah ditinggalkan oleh orang kafir itu kerana menyangka beliau telah mati. Apabila Sayyidina Munzir dan Sayyidina Umar radhiyallahu an melihat ke udara, mereka nampak burung-burung yang memakan bangkai sedang berterbangan. Melihatkan keadaan itu, mereka pun pulang ke kemah dan berkata bahawa pasti sesuatu peristiwa yang buruk telah berlaku. Sesampai di sana, mereka melihat kesemua rakan telah syahid dan musuh sedang berpusing-pusing mengelilingi mayat-mayat itu sambil memegang pedang yang masih mengalir darah merah. Melihatkan keadaan itu, mereka berdua telah tergamam lalu bermesyuarat bersama-sama perkara yang perlu dilakukan. Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu an berkata, "Marilah kita kembali ke Madinah dan memberitahu Rasulullah SAW."
Namun Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu telah menjawab, berita ini pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Hatiku tidak rela melepaskan peluang untuk syahid dan meninggalkan tempat rakan-rakan kita sedang tidur terbaring dalam keadaan aman. Marilah kita mara dan bertemu dengan rakan-rakan kita. Lantas mereka berdua telah mara ke hadapan dan menyerbu ke tengah medan. Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu telah gugur syahid dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu telah ditawan. Oleh kerana Ibu Amir pernah bernazar untuk membebaskan seorang hamba kerana sesuatu perkara, maka Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu an telah dibebaskan untuk menyempurnakan nazar itu. Antara mereka yang terbunuh ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu an yang merupakan hamba kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pembunuh Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu an iaitu Jabbar bin Salmah berkata, apabila saya menikamnya dengan lembing, dia telah berkata, Fuztu Rabbul Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah saya telah berjaya. Selepas itu saya melihat mayatnya terbang ke langit. Saya menjadi sangat hairan. Selepas itu saya telah bertanya orang, saya sendiri yang menikamnya dengan lembing dan dia jatuh mati, tetapi dia masih berkata saya telah berjaya. Apakah sebenarnya kejayaan itu? Orang ramai menjawab, kejayaan itu ialah syurga. Lantaran itu saya telah memeluk Islam. Keterangan daripada kisah ini adalah mereka lah yang menjadi kebanggaan Islam. Tidak diragui lagi bahawa maut lebih dikasihi oleh mereka daripada arak. Kenapa tidak berlaku demikian, sedangkan mereka melakukan kerja untuk memastikan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sesiapa yang syahid dalam kalangan mereka pasti telah berjaya. Kisah ini dipetik di dalam kitab Kisah Para Sahabat karya Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi.